Jarum dia ke bawah Zubrin. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. So hari ni kita bersiaran langsung. Pagi ni kita nak tunjuk macam mana anak-anak Abel bakal sekolah dalam minggu ni. Actually diorang dah start sekolah dah, tapi officially sekolah start minggu ni 20 hari bulan. Jadi bila diorang test baju ni betul ada yang besar, ada yang terbesar sikit lah. Jadi hari ni kita nak buat sharing sikit macam mana kita nak alter. Dia tak alter banyak sangat sebab normally kita akan pilih size yang nak dekat-dekat dengan anak kita. Jadi bila sampai dekat anak kita tu tak semestinya dia fix on their body. So hari ni kita nak adjust sikit lah. So kita start Sekejap ni. Bagi dia input. Sini. Sekejap. Mana nak ni. Mari sini kejap. Kejap kita set up budak-budak ni kejap. So hari ni kita live tak ada kids kan. Hari ni kita ada kids, so dia macam mencabar sikit. Tapi kejap. Okey. Saifuddin duduk kat tepi sekejap. Kita nak tunjukkan kakak punya dulu. Akunya. Saya punya. Saya punya. Dia nak duduk sini. Cina, mana Cina? Okey sekejap. Kita set up ni sekejap. Okey, duduk sini. Okey, duduk sini. Tengok. Betul? Alright. So sekarang ni kakak nanti dulu. Okey. So Abel akan jemput Puan Zubaida, our tailor di Abel Tailoring untuk tunjukkan macam mana kita nak buat kalau baju tu macam kita nampak terbesar sikit lah on badan anak kita. So Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Yang ini kita tegak Kalau kita dah pilih saiz S ataupun M tapi dia terbesar sikit, kita boleh alter. Tengok bila dia pakai dia punya bahagian tangan ni labur sikit, susah untuk dia buat kerja nanti. Dia ada dua cara. Satu cara jangan kita potong. Sebab apa? Untuk setahun kadang-kadang badan anak kita ni cepat membesar ataupun tinggi. Dia tak besar tapi dia selalunya budak dia tinggi. Okey, kita boleh adjust. Kita boleh adjust dia, jangan potong Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak jahit. Kita masukkan pada bahagian ni, tangan ni ke dalam, kemudian kita akan jahit kat sini sampai ukuran yang kita nak lah. Yang kedua, kita boleh curi kat sini tapi pada bahagian ketiak pergelangan ni kita tak boleh curi banyak sebab apa, nanti dia akan mengeleding, berpusing-pusing. Kita boleh curi setengah inci sini, setengah inci sini. Satu lagi, kalau bahu dia jatuh, kita akan sentuh pada bahagian sini. Kita akan curi daripada dalam, kita buka lah. Kalau kita nak ambil banyak, kita terpaksa buka. Bila kita buka, kita jahit kat sini, tangan kita akan jadi pendek. Tangan kita akan jadi pendek. Jadi elok kita adjust kat sini. Kat sini kita naikkan sikit tanpa potong kita akan potong kat sini. Dan kita akan curi kat sini sikit saja, setengah. Okey. Macam mana kalau ulang balik macam tangan tadi kan, kalau tangan dia terpanjang, dia ada dua cara. Satu dekat hujung tangan, kalau kita sayang untuk buat bahagian bahu, kita adjust bahagian hujung tangan. Which is biasanya baju kanak-kanak ni hujung tangan dia ada corak sikit kan. So kita masukkan, kita macam lipat tangan tu, bagi dia pendek. Kita lipat bahagian dalam ni. Ya sayang. Okey, kita lipat bahagian dalam ni ke dalam supaya kejadian dia akan jadi pendek lah. Nampak tak? Kita lipat dia. Okey, lipat dia dekat bahagian tu. Okey, so ini cara pertama. Dan cara kedua dekat bahagian bahu ni, kita boleh curi sikit kain. Maksudnya kita boleh jahit sikit lah tangan tu. Kita keruk bahagian tangan, kita keruk bahagian ni. Untuk basi dia tu, contoh kan, ni bahu, bahagian basi dia tu kita besarkan lah. Jahitan tu, kita makan dekat bahagian basi sekejap Macam
macam apa silau sikit. Sekejap ya. Okay. Kalau you tengok dekat bahagian dalam kan. Okay, ni kan bahu. Okay, ni bahu. Kita nak kecikkan. Kita terbalikkan. Dekat bahagian sini ada bahagian basi. So kita akan makan bahagian basi ni lebih sikit lah. Kalau kita biasanya dekat jahitan kilang. Okay, kalau kita boleh tengok kan jahitan kilang. Dia jahit serentak terus jahitan tepi ni. Jahitan tepi ni dia jahit serentak. So kita boleh makan besar sikit lah basi dia. Okay, so itu cara yang kedua. So kita ada dua cara untuk pendekkan tangan. Satu, habis ulang balik. Satu, kita lipat bahagian sini. Ini kalau yang ada corak kat tangan lah. Kalau ada corak kat tangan, kita sayang corak tu, kita lipat dia ke dalam. Kalau dia tak ada corak, kita boleh potong terus lah. Kalau dia plain, kita boleh potong je lah terus ikut paras mana. Tapi you kena pilih lah, you kena kira betul-betul. Kalau you nak buat hujung tangan, make sure dah ukur tu okey ke tak. Okay, dia tak boleh buat dua-dua. Kalau buat dua-dua dia boleh juga tapi ambil sikit lah. Sikit kat sini, sikit kat sini. Okay, kalau you nak buat salah satu, you kena lebihkan sikit lah. Kalau kat sini, kalau you kata you sayang kat hujung bahu ni ada kedut ataupun you rasa macam even though bahu dia jatuh, tapi it's okay. Dia tak nampak macam terlalu besar. Dan lagi satu, budak ni kalau dekat sekolah Nak Abel ni yang perempuan pakai tudung. Jadi even though bahu dia macam terjatuh sikit, bangun sikit sekarang. Sekarang berdiri sikit. Kejap. Okay. Kalau kita nampak dia macam jatuh sikit tapi tak adalah jatuh sangat pun. So you boleh ada pilihan lah sama ada nak jahit yang macam basi ada tunjuk tadi tu, terbalikkan. Okay, jahit basi dia lebih sikit kat sini untuk pendekkan tangan ataupun kita lipat bahagian hujung tangan ni untuk pendekkan bahagian tangan. So dia ada dua cara dekat bahagian tangan. Okay. So lagi satu kalau leher. Kalau leher dia terbesar, apa kita nak buat? Okey, kalau leher tu besar. Kalau macam ni leher. Okey. Kita curi kat kiri kanan. Boleh curi macam ni. Jadi setengah sini, setengah sini. Okay, kena curi dua-dua jangan satu. Kita jahit dekat bahagian bahu ni lah kan. Okay. Kalau kat sini pun kita terbalikkan bahagian bahu tu ada basi. So dekat basi tu lah yang kita jahit dia lebih. Kalau nak cara nak kecikkan, okay, bila kita tengok, kita balikkan bahagian dalam ada bahagian basi. So senang. Kita makan je dia punya bahagian basi tu terlebih sikit. So keruk keliling leher tu akan jadi kurang. Depends lah on kurang berapa yang kita nak. So kalau saya kata bila kita ukur kita nampak macam bila kita cuik kat bahu dia tu berapa. Setengah inci kanan, setengah inci kiri ke, kita boleh agak dah dia punya masa kita cuik dekat dia punya leher tu kan. Biasa dia pakai. And then kat mana lagi yang biasanya orang nak kecikkan. Biasa orang nak kecikkan pendekkan bahagian tangan. Tadi kita dah cerita ada dua cara. Hujung tangan ataupun dekat bahu ni. Lepas tu dekat bahagian leher. And then dekat bahagian badan. Okay, kalau you tengok, pandang sana sayang. Kalau you tengok, Nak Abel dia pakai baju ni, dia jadi macam menggelembung tau dekat bahagian belakang pinggang ni. So macam tak cantik sangat lah bila dia pakai macam something wrong lah dekat tepi ni. Dia jadi macam terlebih kain. So apa kita nak buat? Kita tengok daripada bahu ke pinggang dia kat mana. Sini paras pinggang dia. Kita tanda Kita tanda pada kapur macam ni. Maknanya dia paras pinggang lah. Sebab kita akan buat lisu Lisu kiri dan lisu kanan. Kemudian kita tanda dia kat mana kita nak buat lisu dia. Kita takut nanti terlalu ke tepi sangat lisu dia. Betul-betul dekat tengah-tengah sini. So tengah badan kanan, tengah badan kiri. Macam tu. Biasa lisu tu kita nak masuk berapa? Kita tengok pada dekat sini Sini dekat sini. Kita tengoklah kalau terlalu besar kita ambil dalam 1 inci sini, 1 inci sini. Kita tak boleh ambil terlalu besar, nanti dia kedudukan dia tak cantik. Satu sini sikit. Kemudian kat sebelah sini kita boleh keruk sikit, setengah-setengah macam tu. Tapi baju dia ni ada poket. Pusing depan sayang.
Ada poket. Jadi macam sayang lah kalau kita nak ubah dia punya terapat muka. Kalau ada poket tu kita sayang lah nak adjust bahagian sisi, tapi kalau bahagian tu tak ada bahagian poket ataupun baju dia plain dekat bahagian sisi, tak ada masalah. Kalau kita nak kecilkan sisi, so kita boleh kecilkan sisi. Kalau tak, kalau macam design macam ni, dia ada corak dan dia ada poket kat tepi, so another choice kita ialah kita boleh tambah lisu kat belakang dalam 1 inci macam tu untuk kiri dan kanan lisu. So lagi kalau labuh, beri sikit lagi beri lagi lagi sikit lagi. Okey. Labuh dah okey dah. Kalau labuh, kalau macam belakang sikit je, nak tunjukkan dia punya labuh tu. Okey. Kalau labuh, design baju anak Abel ni memang diorang reka macam design baju kurang moden. Jadi paras-paras yang anak Abel pakai ni dah okey dah. Tapi kalau misal kata anak you dapat sangat labuh, dia pun ada 2 cara juga macam mana nak potong. Kalau dia plain, you boleh potong terus dan jahit klepet lah macam biasa. Tapi kalau dia ada corak, maybe you nak selamatkan corak tu ke apa, so tengoklah pada corak tu. Kalau hari tu masa baju yang sebelum ni untuk sekolah yang lain, kita buat macam mana? Kita potong, kita naikkan corak kita dia tu. sambung lepas tu corak tu kita naikkan supaya dia memang akan nampak kesan jahitan lah, tapi budak tu tak adalah pakai labuh sangat dan kita pun dapat selamatkan corak dekat bawah baju tu. So bahagian nak kecilkan, sebab untuk budak biasanya kita akan pilih saiz yang paling dekat dengan dia. So tak banyak sangat benda yang kita nak adjust sebenarnya. Okey, kalau seluar macam mana kan? Sukaina bangun? Kalau selak sikit. Naik atas pun tak apa. Boleh lah. Okey, kalau kalau pinggang dia ada alteration macam mana? Pinggang dia dah okey dah. Pinggang yang Sukaina pakai ni okey, tapi kalau in case pinggang dia kalau terbesar, kita bolehlah curi kiri kanan kan sikit. Tapi kalau terkecil, sendat kan, kalau kita nak tukar kat cikgu pun tak ada stok, kita buka lah dia punya getah ni, kita buka jahitan, kemudian kita ambil getah lain, kita sambung, tegakkan. Maknanya dia dah kurangkan dia punya kedutan. Okey, kurangkan kedutan dia lah. Grab dia tu kita kurangkan lah. Okey, so macam bawah ni tak nampak sangat lah kita ambil seluar contoh lah. Seluar yang Sukaina pakai ni labuh, pinggang dia okey, dia punya kelengkang okey. Kalau kat kelengkang ni kalau terbesar macam mana kecilkan? In case kalau terdapat kelengkang yang macam besar dia, nak duduk sana Agong. Macam mana? Okey, duduk. Okey. Kelengkang, okey. Kalau bahagian kelengkang dia besar, ni kita tak boleh, kita terbalikkan seluar tu. kita tak boleh terus jahit nanti dia akan mencerut. Okey. Ini kan kelengkang kan. Okey, dia tak boleh apa? Tak boleh macam kita pendekkan terus macam ni. Tak dia boleh akan mencerut. keruk lah. Tak boleh keruk, jahit terus. Kita pun kena gunting. Macam mana pun kena gunting, dia punya basi dia tu macam suku inci ataupun setengah inci. Kalau misal katalah kita nak ambil dalam 1 inci, kalau kita terus jahit daripada tepi ni, kita keruk, pendekkan, dia akan mencerut. Mencerut. Jadi kita kena gunting sikit. Kena gunting lepas tu jahit. Dari tepi jangan lupa, sebab apa nanti bulu dia. Dia tak boleh ada kain lebihan yang kat banyak, tengah tu lah. Okey. So itu kelengkang. Kalau hujung seluar, macam mana nak pendekkan? Kalau terlalu panjang, kita bolehlah potong jalan yang selesainya kita potong. Tapi kalau sikit kita boleh, kalau kata nak lipat satu lipatan, okeylah kita lipat ke dalam, kita jahit seberapa banyak kita sebab budak ni kan dia cepat meninggi. Kita lipat kalau dia, nak potong. Akhir tahun nanti dia dah senting. Jadi kita jangan potong dia, kita lipat 2. Kalau kain tu tak terlalu tebal, bolehlah kita lipat 2 kan. Kalau tak, kita tak apa, kita
claim besar saja. Claim besar. Claim besar. Okey. So rasanya tu antara bahagian-bahagian yang biasanya orang akan hantar untuk order baju budak lah. Kalau Terus ni dekat- yang ini saya bilang, kalau kata dia nak terlalu ketat, buka dia punya jahitan ni. Jadi bila kita akan potong getah tu, kita akan potong. Buka jahitan ni, lepas tu dekat dalam tu ada getah kan, potong getah tu. Potong getah tu, sambung. Lepas tu kita sambung dengan getah lain ataupun keras. Sambung jadi getah tu dah panjang. Lepas tu baru kita adjust balik lah. Ni untuk jahit. So dia akan biasanya kita nak potong tu bahagian mana? Tengah pinggang ke belakang? Biasa kalau nak cantik bahagian yang ni lah, bahagian penyambung ni Bahagian penyambung je. Okey. So kita dekat bahagian tengah lah, kita adjust. Okey, pinggang dah, kelengkang pun dah. Tadi kelengkang kita buat macam mana kita terbalikkan. Okey, bahagian ni yang kita kecilkan, tapi kita kena potong dululah. Lepas tu bahagian hujung kaki seluar pun kalau you rasa sayang nak potong, boleh lipat ke dalam satu lipatan ikut jahitan sebelumnya, ataupun 2 lipatan, atau you lipat besar. So depends. Okey, seluar dah, baju pun dah. Tak ada part lain rasanya. So nanti seluar track sekejap Okey, dia ada macam anak Abel, dia ada dua pasang baju. Yang kalau yang macam ni uniform. Lepas tu nanti ada baju baju untuk seluar track, baju sukan lah, macam hari Jumaat macam tu kan. So seluar yang ni dia kecilkan berapa? Seluar ni yang atas tak ada masalah, tapi yang bawah tu dia terlalu panjang. Jadi bila dia terlalu panjang, bila dipakai dia akan berkumpul. Dia berkumpul. Kita boleh potong ni. Kita jangan potong lah, kalau boleh tetas. Kalau kita potong, nanti kita jahit sekali lagi, dia punya getah hujung ni akan kecil kan. Kalau boleh kita rajin, kita tetas lah. Kemudian kita potong atas ni. Maksudnya kita nak pendekkan seluar ni, kita akan tetas benda ni, dia punya orang panggil rib rib ni kita potong, kita bukan potong, kita tetas jahitan dia. So bila kita potong seluar, ukuran yang kita nak, lepas tu kita akan ulang balik jahitan tu lah. So dia dah pendek dah. So sebab kalau seluar biasa macam tadi sebelum ni, seluar biasa kita boleh lipat ke dalam. Tapi kalau yang ada rib ni, dia tak boleh lipat ke dalam sebab nanti hilang lah dia punya hujung ni kan, hujung kaki seluar. So macam Sukaina memang seluar ni panjang, so kita akan potong dan jahit semula dia punya bahagian hujung kaki tu. Lagi baju t-shirt dia tak ada masalah lah. T-shirt pun konsep yang sama juga. T-shirt dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, kalau macam t-shirt pun konsep yang sama juga. T-shirt konsep yang sama. Kalau dekat leher, kalau you nak kecilkan, you boleh curi. You terbalikkan. Okey, bahagian leher kan nak kecilkan. Terbalikkan bahagian bahu ni. Okey, nampak kan ada jahitan asal dia. So jahitan asal ni basi dia banyak ni. So you curi sikit basi dia biar dia besar sikit basi dia. Okay, so automatically bahagian bahagian leher akan terkecil. So bahu pun sama juga, konsep yang sama. Kalau hujung tangan tak ada corak, tak sayang untuk kita simpan, so kita boleh potong saja ikut labuh tangan yang kita nak. Tapi kalau macam baju ni kat hujung dia ada corak, kita sayang kan nak bagi dia seragam dengan kawan-kawan, so yang ini kita lipat ke dalam. Okay, kita lipat ke dalam, so dia dah jadi pendek. So kita akan jahit susuk lah kat tepi ni. Okay, jahit sorok sikit kat tepi, kat ujung ni, supaya nanti hasil dia akan jadi pendek sikit daripada sebelumnya. Okay. Okay, untuk t-shirt ni okay, kalau untuk t-shirt. Kalau untuk t-shirt, sekiranya bahu dia jatuh, kita boleh curi sini kita jahit. Kita balas balik, kita pusing ke dalam dia punya ni, dia punya lengan. Kemudian kita jahit keliling.
So konsep untuk kecilkan baju ialah terbalikkan baju tu, tengok jahitan asal, makan lebih sikit basi daripada basi asal. Contoh basi asal dia kecil, lepas tu you nak kecilkan, so you kena besarkanlah basi tu. So itu je konsep yang untuk kecilkan baju, tapi better tak terlalu jauh daripada saiz yang kita nak lah. Tapi kalau setakat bahu aja jatuh, kita akan kecilkan sampai sini lah, tak perlu sampai hujung ketiak. Kita ambil besar sini, kita landaikan terus ke bawah sini. So tak efek bahagian ni lah. So itu je nak tunjuk. Okay, kita ada masa lagi untuk live. So sambil tu mungkin kita nak tunjuk dekat mesin lah. Kita nak tunjuk kat mesin sikit untuk jahit lisu sebab kan boleh kan? Okay, kita nak tunjuk bahagian lisu sebab bahagian lisu ni macam kadang-kadang ada yang tak confident sangat nak lukis dia punya, sebab kita sekarang ni baju asal kita tak ada lisu. Okay, baju asal kita tak ada lisu. Kita nak tambah lisu supaya macam ada tunjuk tadi macam Sukainah bila dia berdiri, dia macam menggelembung sikit dekat bahagian badan belakang. So kita nak tambah lisu. So sekarang ni kita nak ni lah. Turun. Dah, Sukainah boleh kat luar. Tanda dia betul kan? Ada ke tanda? Aku Sukainah buka lah baju ni. Sekejap kita set up. Okey. Budak-budak ni kita bawa dia keluar dulu. Okey, go. Kita apa Sukainah dia kita buka baju dia dulu. Okey, letak. Tadi kan kita dah tanda. Dekat sini kita ada tanda untuk lisu. So tak apa. Baju lain nanti Umi ambilkan. Tak ada lah orang tak nampak awak dekat kamera tu. Kat belakang kamera. Okey, jom. Sekejap Abel nak tinggalkan you all dengan this one. So Abel akan dekatkan sikit. Okay, so sekarang ni proses kita pasang lisu lah. Kita dia kat sini sebab aku tu kamera tu menghadap sini. Ni kat tepi nasi. Ambilkan tu jarum. Okay, tadi kita dah tanda bahu ke pinggang dia. Saya tanda macam ni. Baju ni belum basuh lagi. Kalau kita kapur pun tak apa. Boleh nampak ke kapur? Ya boleh nampak ke kapur, tanda kapur tu? Kita nak ambil yang warna lain ke? Kapur macam ni boleh nampak. Nampak Nampak kan? Nampak saya tanda macam ni, maknanya tanda kapur. Kemudian dia punya lisu dia dengan yang sebelah kena sama Dia punya jarak daripada zip dengan lisu ni kena sama. Contohnya kita ambil 2-3 suku kat sini. Sebelah sini pun kita ambil 2-3 suku. Okay. Daripada zip Okay. Berapa panjang lisu yang kita nak buat? Biasanya dia punya ni pendek je lah dalam 5 inci Kalau panjang sangat nanti dia tiba paras ke punggung. Yang kita tanda ni sebelah luar tapi kita nak jahit sebelah dalam, jadi kita buat macam ni lah. Yang ini yang kita pin ni bahagian dia punya tengah tu. Macam kita buat lisu baju orang dewasa, baju kebaya ke, baju kurung moden ke, sama. Okay. Nampak pin yang kita tanda daripada luar tadi. Kemudian kita buat garisan ni. Kalau kita nak ambil 5 inci, atas 2 inci setengah. Atas pendek sikit sebab tangan dia ni nampak macam ni. 2 inci. 2 inci kita buat garisan.
Macam tu kita boleh buang dia punya pin kat depan tadi. Ni kita buat macam ni. Ini tengah dia, kita ambil setengah inci. Setengah inci maknanya kita dah kecilkan dia 1 inci Okay, cara jahit dia macam ni. Ni tengah. Macam tu. Kalau baju dewasa pun kalau kita nak nampak cutting pada bahagian belakang, kita buat cara yang sama. Yang penting kita ukur bahu ke pinggang berapa Yang ni bahu ke pinggang dia kat sini tengah. Jadi masa kita jahit kat sini setengah inci lah. Okey, set up dia punya mesin. Ada yang hari tu tanya Abel, kita guna mesin jenama apa untuk demo? Boleh? Brother. Kita guna jenama Brother model JK17B. So dia macam cantik kan. So ada yang komen dekat episod-episod sebelum ni, dia tanya kita guna jenama apa kan. So actually sebenarnya untuk kelas kita guna mesin industri, tapi untuk tunjuk dalam demo secara live kita tunjuk guna mesin portable lah. Okay. So ni kita ajak lisu Kita kena reverse ujung ni. So sebenarnya senang je nak jahit lisu ni sebab kita tak perlu nak gunting dia kan. Just makan kain je. Kita dah nampak tak? Sekejap kan sekejap. Okay, ni hasil dia. Okay, dia ada garisan lah dekat sini, so dia cutting kan. Tadi kita jahit macam serong sikit kan, kita jahit macam segitiga kan. Dia jahit segitiga sini ke situ, so lagi sebelah. So siapa yang join awal tadi tu nampak anak Abel bila pakai baju tu memang ada menggelembung sikit kat bahagian belakang. So sama ada kita boleh kecilkan dekat sisi baju ataupun tambah lisu, sebab design baju anak Abel ni dia ada poket kat tepi. Jadi kita tak nak tak nak water bahagian sisi badan, tak nak usik apa-apa. So sebab tu kita kita buat lisu. Kalau kita beli baju ready made, kalau misal kata kita pakai bahagian belakang tu nampak melembung, kita boleh buat cara macam ni lah, buat lisu So inilah jadinya. Okay, nanti kita gosok dia tak adalah berkedut macam ni kan. Ni berkedut ni sebab cotton kan. Okay. Waalaikumsalam. Okay, so hasil dia ada lisu kat sini, so dia cutting sikit lah. Instead of you adjust bahagian sisi, kalau you sayang sebab bahagian sisi ni kalau kita tengok bahagian depan
depan dia ada kat sini dah ada pocket, lepas tu dia ada macam apa tu corak-corak dekat sini, lepas tu ada ni pula kan. So kalau Ada kita logo. kalau kita jahit sisi gambar butterfly ni terlalu ke tepi, so kita tak nak lah efek dia punya bahagian depan ni. So dan tadi masa nak ambil pakai pun bahagian depan dia tak nampak sangat menggelembung, bahagian belakang yang nampak menggelembung. So kita tambah jahitan lisu. Lisu ni senang sebab tak perlu potong apa-apa. Kalau you rasa macam you nak try and error dulu pun boleh, tak ada masalah pun. Kalau you rasa bila you jahit lisu tiba-tiba you rasa macam tak cantik pula, so you buka lah benda tu. Biasanya cantik lah lagi sebab dia menambahkan cutting sikit kan. Macam kata tak menjadi, contoh kalau you jahit lisu tak menjadi, so tak ada masalah potong, you buka je balik. Sebab jahitan lisu konsep dia makan kain je, kita tak potong pun kain tu. Kalau kita buka balik kan, tengok dekat bahagian belakang tu kita tak gunting apa-apa pun, kita just jahit makan kain je. So kalau you nak try and error, bagi sesiapa yang baru nak belajar menjahit, dia nak try dulu jahit lisu pun tak ada masalah sebabnya dia tak efek kain tu. Okay. Tengok kalau bahagian tangan ni berkedut, ada kedutan lah dia punya fashion ni kan. Designer. Boleh buka lah. Kalau kita makan setengah inci, dia punya kedut tu takut hilang kan. Tapi macam ni sikit, kalau kita makan sikit dia tak hilang lah. Tapi kalau rajin buka, pendekkan dia punya pada bahagian bahu. Yang ini jangan sentuh. Bahagian bahu yang kita pendekkan, kemudian kita akan rapatkan balik semula. Okay, sekarang kita untuk baju tak nak Sukainah usik. ni kita tak usik dekat bahagian bahu lah sebab masa dia pakai memang nampak jatuh sikit, tapi biasalah budak kan. Diorang macam even jatuh sikit pun kita boleh just ignore sebabnya dekat sekolah dia punya design memang kena pakai tudung. So diorang ni pun cepat membesar, jadi kita just ignore je lah. Tapi kalau untuk dewasa, kalau nampak bahu terjatuh, dia rasa tak selesa dan tak cantik, boleh adjust bahagian bahu. So sekarang ni kita nak adjust bahagian hujung tangan. Berapa inci yang kita nak adjust, nak pendekkan. Contohnya kat sini 1 inci, kita tanda kat sini ya. 1 inci, kemudian kita naikkan kita punya jahitan ni ke atas macam ni. Kita tak perlu potong sebab apa, nanti dia akan pendek lah kalau hujung tahun nanti ya, sebab dia meninggi. Macam ni 1 inci kita naikkan sehingga dapat dia punya garisan ni. Kemudian kita akan balas jahitan. Bila hujung tahun nanti, bila tangan dia senteng, kita akan buka. So jimat dekat situ, tak adalah bila awal-awal tahun kita dah terpotong, lepas tu nanti sebab budak-budak ni kadang-kadang tahun depan pun dia boleh pakai baju yang sama. Sebab dia tak jauh beza sangat, tapi macam ada part-part yang kita boleh selamatkan untuk diorang still boleh pakai hujung tahun ataupun sampai tengah tahun hadapan ke. So yang ini cara kita nak save kita punya jahitan lah. Tapi macam Sukainah tadi satu ni bukan kat sini ke? Jauh sangat tak dah. Tak, dia sikit je. Sikit je. Sebab saya ingatkan untuk Sukainah, kalau saya curi kat sini 1 inci, dia pakai masih labuh sikit, saya akan curi kat sini sebab saya nak cantikkan dia punya apa, bahu dia. Satu lagi tadi dekat sini dia mengelembung. Bila dia pakai kat sini dia melembung, kita akan curi setengah inci kat sini. Sekarang kita nak buat hujung tangan dulu. Hujung tangan dulu. Sebab kalau saya nak ambil lebih pun boleh, tapi saya nak cantikkan sini sikit. Bila you nak ambil dua-dua bahagian, kenalah kurangkan. Tapi kalau you nak hujung sahaja, so you lebihkan kat hujung. Yang ini kena tanda keliling sebab apa, takut nanti tak sama apa besar yang kita curi tu Kalau misal kata dia tak ada corak, kita boleh lipat aja ke dalam. Tapi disebabkan dia corak, kita buat cara macam ni. Ya. Mana yang masih apa baru belajar tu boleh jelujur lah.
Okey, dia jadi macam ni, dia punya belakang dia tu macam ni. Kita buat sebelah lagi. Sebelah lagi saya tak payah tunjuklah, nanti saya akan tunjukkan pada bahagian ni. Kita tunjuk sebelah je. Sebelah kita ada cara yang sama, lepas tu saya akan tunjukkan pada bahagian sini. Kita jahit tinding macam biasa je kan? Tinding macam biasa je. Tapi kalau apa kata benda ni dah siap tangan ni, jadi kita susah sikit lah nak masukkan kepala tu. Kita pastikan kita masukkan jarum dulu, baru kita tarik, keluarkan dia punya apa peniti jarum peniti. Kan jarum patah. Yang ini bahagian belakang yang kita 1 inci tu yang kita dah masukkan dalam. Yang ini bahagian luar. Bila tiba akhir tahun nanti tangan dia dah senting, kita tetas saja. Okay. Kemudian saya nak usik sikit pada bahagian bahu. Pada bahagian bahu ni, kita masukkan tangan ni ke dalam. Jadi kita jahit macam ni. Saya akan usik pada bahagian sini je. Daripada tengah, saya tak ambil daripada hujung ketiak ni. Agak-agak tepi sini, saya akan pusing. Kalau kita nak jahit yang ada kedut, kita jahit macam ni pada bahagian kedut ni. Pada bahagian kedut macam ni. Tapi kalau dia tak ada kedut, kita boleh jahit macam ni. Usik sikit. Pun kita tak potong lah. Kita tak potong sebab sikit je. Kalau terlalu banyak nanti dia tak cantik dia punya corner dia. Jangan pastikan jangan ada yang berkedut pada bahagian itu. Kena reverse.
Saya curi dalam 2 spoon Bila kita tak nak berkedut, dia punya bahagian bawah ni kita tarik sikit. Kita dapat rasa dia berkedut ke tidak. Saya curi dalam 2 hun. 2 hun tu suku lah. Jadi dia masih ada kedutan lagi. So maksudnya tadi ini kan ini kan tangan. Okay, lengan kita dah pendekkan, kita dah masuk ni kan. Kita dah buat ada basi sikit bahagian sini. Okay. So bila dah sampai dekat bahagian bahu, sebenarnya tadi proses kita ialah kita makan sikit kat sini kan. Kita makan sikit kat sini sampai tengah sini. Sampai sini lah. So kita tak sampai hujung hujung ketiak pun. Okay, ini badan, ini tangan, ini badan. So daripada tengah ni kita makan sikit belok sampai hujung. Dia macam semakin landai lah. Kita dah ambil, dah curi, so dia semakin landai. Contoh juga dengan bahagian belakang kan. Tapi tadi kita start daripada mana? Yang sama juga lah. Start daripada sini. Start daripada sini, belakang, pusing ni atas. Dekat atas yang kita makan kan. Okay, start daripada tengah belakang, naik atas. Atas tu yang kita makan lebih sikit. Lepas tu baru kita landai balik. So dekat maksudnya kita dah kecilkan, dah naikkan sikit lah bahunya sikit. Sebab tadi kan bahu jatuh, so kita dah naikkan sikit bahu. Okay. Kalau bahagian lubang leher, kalau besar kita ambil curi macam ni lah. Bawah sikit. Macam ni. Ambil setengah inci macam ni. Ambil setengah inci. Dekat bahagian tengkuk tu kan dekat tengah kiri kanan leher. Dekat kiri kanan leher yang kita makan. Kita kena buat kiri kanan, nanti dia akan stabil lah. So bila kita tutup zip sekejap nak tunjuk bahagian mana. Bahagian hujung tangan dah settle, bahagian yang ni pun kita dah curi sikit, so dia dah naik sikit bahu tadi jatuh, so bahu dia dah okey. So kalau untuk leher kita ambil yang ni kiri kanan kena sama, so dia center kalau kita nak kecilkan dia punya leher. Okey. Dia nak kecilkan ke leher dia tak payah kan? Bahagian leher tadi anak Abil pakai okey. So proses tadi kita buat bahagian sini. Proses yang sama juga untuk bahagian sini kita tak tunjuk lah sebab kaedah dia sama je. Lepas tu tadi yang first kita tunjuk bahagian lisu. So lisu dah tambah. Hujung tangan pun kita dah pendekkan. Bahu pun kita dah naikkan sebab tadi ada bahu jatuh sikit. So kita dah tunjukkan cara naikkan bahu sikit. Okay, so bahagian baju dah settle, kita kena buat samalah kiri dan kanan. So kita tunjuk satu je. Okay, baju settle lah. Okay. Bahagian seluar macam biasalah. Kita pendekkan besar sikit. Yang tadi kita belum ukur lagi sekaina, dia punya labuh dia. Dua lipatan. Untuk sekaina 2 lipatan, 1, 2. Kalau kita rasa tebal tak cantik kan, kita cuma besarkan je lah. Kalau macam ni 1, 2, maknanya kat sini dia punya paras dia macam ni. 1, 2. Kat sini tebal tak nampak? Dia nampak tebal, jadi kita jahit macam ni lah. Kalau tebal dua kali lipatan tu tebal, so kita tanda dulu 2 kali lipatan tu kat mana. Lepas tu baru kita lipat sekali saja. Tapi kalau lipat sekali saja dia punya lipatan tu lebih besar lah. Lebih besar sikit lah. So sekarang ni kita nak buat satu lipatan je. Kedua dah okey. Dua dia nampak tebal. Tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat kan. Kita buat 2 lipatan. Tapi masalah kat sini kita takut berkedut sebab seluar tu kan bila kita
jahit potong kan kita teros macam ni kan. Jadi bila bahagian teros ni dia pergi ke besar, dia akan berkedut sedikit. Tapi kalau cutting dia tu straight, cutting dia straight, dia tak ada kedut lah. Dia terus dua je kan. Terus dua macam ni. Dia rasa macam dia mesti tebal pada bahagian jahitan tepi ni. Sebab kita ambil kadang dua. tak cantik kan. Kalau kita lipat dua dia jadi macam tertebal dekat bahagian sisi tu. So macam mana nak dua juga ke? Sekejap. Bila kita ambil dua, dia akan jadi macam ni lah. Macam sekarang ni bahagian yang kecil kita nak padankan dengan yang besar. Jadi dia macam terlebih gelending sikit. Tapi kita try dulu sebab sebelum ni kita belum try lagi lah. So nak pendekkan kaki seluar ada dua cara, tiga cara lah. Apa tu, kalau you nak potong terus tak ada masalah. Tapi kalau untuk budak ni kita nak save kain bagi dia for selamat untuk end of the year ataupun next year ke dia boleh pakai lagi. So sebab tu kita nak save kain tu, kita nak bagi lipat je, kita nak kurangkan proses potong. Macam baju, bahagian baju tadi pun kita tak ada proses potong, semuanya kita makan basi. Tengok dia akan lebih pada bahagian base dia ni, pada bahagian seluar. Dia punya lipatan dia tu dia akan kecil lah. Jadi kat sini yang problem ni. Nanti saya pin dulu nanti daripada luar baru kita nampak. Okay. Nampak daripada ni bahagian seluar ni dia akan nampak terlebih macam ni. Jadi kalau kita jahit dia akan berkedut kat sini lah masalahnya. Jadi nak selesaikan masalah, kadang-kadang sebab tu kita bila kita jahit seluar dia ada cara dia. Macam mana nak tunjuk? Seluar ataupun hujung tangan. Nak kertas. Kita akan tunjukkan masalah kat sini. Ada marker. Hujung tangan ataupun hujung seluar, contohnya ni hujung seluar. Bila kita, ni penamat dia, kita jahit, kita tak boleh jahit terus macam ni jahit terus, kita lipat, kat sini akan ada terlebih sebab kat sini kecil, kat sini besar. Bila kita jahit, tiba kat sini kita lebihkan. Jahitan tu kita lebihkan. Jadi bila kita lipat, hujung ni akan bertemu kat sini. Jadi dia tak ada kedut. Tapi yang ini baju dah siap. Dekat dalam kelas jahit online kita ada ajar student cara skill dan teknik benda ni dekat atas mesin jahit. Cara macam kita nak matikan hujung tangan atau hujung kaki dengan hujung baju pun teknik yang sama. Tapi yang ini saya ada kumbang sebab hari ni tak sekolah. Esok dia baru start sekolah, agak riuh sikit lah pagi ni Jadi kalau macam ni kita nak selamatkan dia macam mana? Kita terpaksa come here. Come. Selalunya aman kita buat live ni aman sikit. Kita buka ni lah. Okay. Yang ini macam mana kita nak selamatkan dia. Kita terpaksa alter kat sini tapi banyak kerja sikit lah. Kat sini kita terpaksa, sebab dalam tu kita terpaksa jahit kat sini. Contohnya kat sini kita punya nak jahit lipat kan. Kat sini. Kita kena
kecilkan sikit kat sini, kemudian tiba sini kita akan teruskan. Yang itu kena banyak kerja lah nak cantik. Tapi sekarang ni kalau kita nak buka dia dah habis jahitan. Sebab baju dah siap kan, kita dah habis jahitan. Kita kena buat macam mana? Tak boleh terlalu banyak lah dia punya ni lipatan, kita kena potong lah juga kat sini. Kita kena potong sini, kemudian kita lipat. Jadi dia punya ni dia tak berapa banyak. Okey, saya tunjuk sikit nak selamatkan dia. Sebab kalau kita saja je kita pakaikan seluar ni kat budak, tahulah budak dia lasak. Bila kita lipat cantik-cantik, nanti tiba sekolah dia akan terbuka. Okey, cara dia. Kita curi sikit lah. Curi sikit daripada atas ni. Jahit sini. Kemudian kat sini kita nak potong dia. Kita serongkan ke sini. Kita nak pendekkan dia paras ni. Jadi bila kita jahit, jangan tersentak kita landai kat sini. Kita nak selamatkan dia, kita tiba sini, kita serongkan. Yang ni kita buang lah nanti. Okay, cara macam ni. Nampak tak? Nampak? Nak selamatkan dia, kalau kita terus potong sini pun tak guna. Kita lipat pun dia akan berkedut kat sini. Jadi nak selamatkan dia, kita ambil daripada atas ni, kita landaikan sikit. Kita ambil dalam setengah inci masuk. Sepatutnya selalu dia akan jahit terus. Terus macam ni. Tapi tiba tempat yang kita nak lipat nanti, kita keluarkan. Jadi supaya point ni akan bertemu kat sini nanti. So dia tak berkedut lah. So teknik dan skill ni kita ada ajar dekat dalam kelas online. So siapa yang macam nak lebih banyak tips and tricks, cara jahitan yang kemas. Kadang-kadang kita tahu nak jahit je tapi kita tak tahu tips yang macam tips itu tertentu. So Abang nak jemput lah you all, siapa yang berminat untuk belajar menjahit. Kita ada buka kelas jahit online. Ada 20 design yang kita separatekan ikut 5 kelas, satu kelas 4 design. So you boleh contact Cikgu Finas untuk bantu you masuk kelas jahit online kita. Ada design kanak-kanak, jubah dewasa, baju pakaian lelaki, wanita, so semua ada. So boleh contact nombor yang tertera dekat bawah tu. Nanti Cikgu Finas akan bantu you join kelas online kita. So dekat biasanya dekat kelas online kita akan tunjuk tips and teknik, cara yang kemas. Okay. So salah satunya tips macam ni lah, dan tips macam ni juga boleh gunakan dekat sebarang hujung pengakhiran, maksudnya macam hujung tangan, hujung baju, hujung kain, hujung seluar, benda-benda yang you perlu lipat ke dalam dan jahit untuk kemasan terakhir kan. Okay. Tapi yang ni kena jahit tepi. Tak apa, kita nak lipat masuk ke dalam. Ke dalam saja. Okay. Atas sikit. Kita pakai mesin dulu. Okay, tadi yang kita ni dah tanda, kita lipat. Lipat macam ni. Yang ni saya tak jahit tepi saya pusing aja ke dalam. Jadi kita lipat macam ni. Kalau nak jahit tepi pun boleh kan. Tapi yang ni kita tak tunjuk jahit tepi lah, kita susuk masuk dalam. So dah selesai dah masalah yang berkedut tadi tu kan.
So sesiapa yang berminat untuk join kelas jahit online boleh hubungi Cikgu Fina sebab kita akan ajar melalui video dari cara ambil ukuran, meracau pola, potong kain sehingga menjahit lengkap lah. Kalau menjahit itu kita demo atas mesin industri. Tapi untuk live kita guna mesin portable supaya senang lah kita nak set up set up live kita kan. Okey, kita dah dapat penyelesaian je. Tak ada kedutan kan? Tak ada kedutan. Kalau macam tadi dia macam terus pusing, kemudian yang ini yang bahagian seluar atas ni dia akan terlebih kain. Sebabnya hujung tu lebih kecil, bila kita lipat pada bahagian besar, yang besar ni dia akan terlebih lah macam ni. Jadi kalau macam ni settle. Okey. Sekarang kita boleh jahit. Jahit keliling. Nampak tak? Nampak tak? Kita keluarkan dia punya jarum. Kalau kita guna jarum langgar lari tu, kita tak berapa bimbang dia tak patah jarum. Okey, sambil-sambil nak tunggu kita habis jahit, Abang nak tunjuk sikit lah. Okey, untuk nak dapatkan buku merajah pola, okey kita dah buat, kita dah ambil stok baru. Stok yang batch pertama dah habis, ini batch yang kedua. So kat dalam ni pun ada 20 design untuk sesuai untuk yang baru-baru nak belajar menjahit lah. Ada 20 design merajah pola, dia side to side. Kita buat side to side supaya you senang nak rekod. Contoh kalau you nak buat baju jubah, okey sebelah ni ada carta ukuran standard, anggaran meter pun kita beri sekali. Lepas tu bahagian sini ialah nota merajah pola. Tapi kalau you rasa you berpandukan nota, you tak berapa nak faham, kita ada sertakan video merajah pola step by step untuk semua 20 design. So sesiapa yang beli buku, dia dapat nota dan dapat juga video. Jadi you boleh letak nota kat sebelah, you boleh letak video kat sebelah, so lebih mudah faham. Apa dia? Sorry apa? Jarum. Ni, Gunting. Okay. So dekat Able Tailoring kita ada buku merajah pola, kita juga ada resit tempahan untuk sesiapa yang dah bersedia untuk ambil tempahan ataupun you nak belajar, baru-baru nak belajar menjahit pun boleh juga dapatkan ukuran ni supaya you lebih sistematik dalam isi borang ukuran kita. Okey, kita ada buku merajah pola, borang ukuran, lepas tu kita ada 4 jenis set acuan. Minggu lepas kita dah tunjuk demo macam mana nak gunakan lapik leher, okey, untuk dapatkan jahitan leher macam ni. Tu demo lah kita dah tunjuk dalam episod yang ke-10 tak silap Abel. Okey, lepas tu kita juga dah tunjukkan leher untuk cara untuk buat leher kemeja. Contoh macam kita nak buat leher kemeja macam ni kan. Kan betul tak? So macam mana nak dapatkan, terbalik So macam mana nak dapatkan leher kemeja macam ni. So boleh dapatkan set acuan sebab sangat mudah, tak perlu formula. Set acuan kita you tak perlu nak hafal formula ataupun tak perlu nak lukis ikut formula, you just perlu tekap sahaja. Dan kualiti kertas yang kita gunakan, okey yang ini contoh set pocket. Okey, so you boleh dapat pocket yang fancy macam ni. Okey, senang je, tekap dan ikut sahaja set acuan yang kita sediakan, tak perlu formula. Kualiti kertas pun memang jenis kualiti kertas yang jenis macam kalau you pernah jumpa
card business kan. Name card business tu yang itulah ketebalan dia dan licin. So dia tahan lama, kemas dan printed. Kita tak ada lukis tangan, yang ni lukis komputer, printed, die cut. Memang ukuran yang tepat, tahan lama. So ada juga set paplum. Set paplum ni dah habis stok, baru je habis stok semalam. InsyaAllah kita akan restock balik. So kalau you nak order, kena buat pre-order lah. Boleh contact nombor Cikgu Finas yang tertera dekat bahagian bawah tu. Which is yang ini memang best sebab kita dah lubangkan satu persatu. You just perlu susuk masuk kertas dan tengok ukur lilit yang you nak dapatkan untuk circle paplum tu. So demo ini pun kita dah tunjukkan minggu lepas. So sesiapa yang terlepas episod-episod sebelum ni boleh tengok episod tanya teller. Episod-episod yang lepas kita ada tunjuk demo cara nak gunakan acuan circle paplum, acuan pocket, acuan kemeja. Lepas tu ada juga untuk lapik leher. Lapik leher ni boleh guna 3 in 1. Contoh macam kalau you nak buat lapik leher boleh, you nak buat leher jenis piping pun boleh, you nak buat teluk belanga pun boleh, zip depan, zip belakang, butang depan pun boleh, tak ada masalah. So sebab tu set-set acuan kita memang merangkumi bahagian-bahagian kritikal yang sepatutnya you perlu nak lukis tu kena guna formula, tapi kalau guna set acuan pola kita tak perlu guna formula. So sangat senang lah, memudahkan kerja dan mencepatkan kerja kita. Ukuran pun insyaAllah confirm tepat lah. So ada buku ukuran, ada buku merajah pola. Yang ni kita dah restock untuk second batch, kita dah restock untuk second batch. So memang ada ready stock, so boleh contact Cikgu Finas untuk dapatkan buku dan kita akan beri video merajah pola step by step untuk semua 20 design. Dan juga kalau sesiapa yang nak join kelas jahit kita, dapatkan tips and tricks menjahit macam tadi tu, kita dah share sikit tips kita untuk elakkan kita jahit berkedut dekat pengakhiran hujung tangan, hujung kain, hujung baju ataupun hujung seluar. Kita sebenarnya ada tips dia untuk elakkan berkedut. So yang itu pun kita ada ajar dekat kelas jahit online. Banyak lagi sebenarnya kita nak share yang you boleh belajar. Sebab tu kalau yang baru nak belajar menjahit, ada sangat-sangat syorkan you untuk join kelas jahit kita sebab dalam masa kita tunjukkan video kelas yang kita tunjuk, memang tunjuk step by step cara kita jahit, dalam masa yang sama tailor kita pun tak lokit untuk share tips and tricks untuk jahitan yang kemas. Jadi sangat biasa kalau you dapat join kelas sebabnya memang tunjuk satu persatu dan kita share semua tips and tricks yang kita dah lama gunakan di Able Tailoring. So okay, sambung. Yang ini yang saya dah pendekkan tadi, tengok jahitan dia kemas sebab kita tak ada kedutan berbanding dengan tadi. Bahagian hadapan tak ada kedut, penyambung dia, bahagian belakang pun tak ada kedut. Dia punya ukuran dia ngam dengan ukuran yang sebelah atas. Okey, yang tadi yang kita lipat ni, tengok pada bahagian depan dia, nampak dia ada lebih. Bila ada lebih, kadang-kadang dia orang tak tahu nak buat apa, dia buat jahit saja macam ni. Bila jahit dia akan berkedut macam ni, tak kemas. Budak pakai pun tak selesa. Tak kemas kan. Jalan dia, cara dia macam ni lah. Yang kita tunjuk tadi. Kita akan besarkan pada bahagian hujung macam ni lah. Ya. Bila kita jahit serong, daripada jahit yang kita nak lipat tadi, kita keluarkan sikit. Sebab bahagian yang hujung ni kecil, bahagian yang atas untuk kita lipatan ni besar. Jadi bila kecil bertemu dengan besar, dia akan jadi macam ni. Jadi cara untuk mengatasinya adalah cara yang saya tunjuk tadi. Yang ni kita dah jahit, tak ada kedutan. Atas tak ada kedutan, bawah pun tak ada kedutan. Ini yang kita basi, yang kita lipat tadi. Okey. Setakat ni tu aja. Yang ini nanti saya akan buat ulang cara yang sama. Kemudian pada bahagian getah. Yang bahagian getah ni dah okey, jadi saya tak ada nak buka apa-apalah Cumanya kalau misal kata apa-apa seluar anak yang dah ketat, kita boleh buat cara kita tetas ni, tetas dalam 2 inci lah, senang kita tetas ni, kita tarik dia punya getah tu, kita potong. Macam ni bahaya sikit sebab dia tak ada jahit tengah. Kalau ada jahit bahagian tengah, dia tak terlepas. Tapi yang ini dia tak ada jahit tengah
tengah getah. Bila nak potong, kita kena pin sini Cara dia ada cara dia. Pin sini. Pin sini biar dia punya getah dia tak terlepas ke dalam. Jadi bila kita dah pin, kita tetas, kita potong dan kita akan tambah getah ataupun kalau tak ada getah, keras pinggang tu pun boleh Keras pinggang tu kita sambung berapa inci yang kita nak besarkan. Misalnya besar 1 inci, kita ambil 1 inci, kita sambung getah sebelah sini dan sambung getah sebelah sini, kita tegakkan. Jadi dia akan membesar. Tapi kalau nak mengecilkan, senang je, kita tetas, kita buang dia punya getah tu, kita sambung balik. Ataupun kita curi sini, yang kalau kita curi macam ni, sebelah luar dia tak berapa selesa kalau kita curi pada dalam, pada bahagian pinggang tu tak selesa. Kalau nak selesa kena rajin sikit lah, macam saya terangkan tadi. Okay, setakat ni aja dia punya cara. Kelengkang. Kelengkang macam ni dia terlalu labuh. Antara pinggang dengan kelengkang ni terlalu labuh. Kita buat cara macam ni lah. Macam mana kita nak pendekkan dia? Kita buat macam ni. Kita tak boleh tersentak macam ni kita kena landaikan dia. Apa penjahitan? Kita landaikan dia macam ni. Okey. Kita jahit dulu. Kemudian kita kecilkan dia punya jahitan ni. Kalau misalnya jahitan ni besar, tiba kat luar, dia akan jadi macam ni. Akan jadi mencerut macam ni. Tak cantik kan? Jadi bila kita basi dia kecil, dikemas. Nampak beza kalau kita kecilkan sikit, basi dia kemaslah. Tapi kalau kita ambil besar macam ni, dia akan mencerut macam ni. Okay. Itu dia punya tip lah. Okay. Setakat ni lah macam ni. Okay, sekejap Dah. Okay, dah. Okay, jom. Bye-bye. Give me five. Give me five. Sekejap. Give me five. Okay. Okay, jom. Bye. Bye. Thank you. Okay, so dah settle. Dah settle dah part-part yang kita nak nak alter. Okay. So ada banyak dah banyak kan you dah dapat banyak tips and tricks macam mana nak pastikan even though kita nak kecilkan bahagian tu tapi tetap nak dapatkan hasil yang kemas. So ada banyak tips lagi. Dan sebenarnya you boleh belajar tips-tips ni dengan lebih lengkap lagi insyaAllah dalam kelas online, kelas jahit online. So boleh hubungi Cikgu Finas dekat nombor yang tertera dekat screen sekarang ni, dan after live pun Nabila akan attach link dekat bahagian description dan bahagian komen untuk you all just boleh klik sahaja link tu dan terus berhubung dengan Cikgu Finas untuk join kelas kita, kelas jahit ataupun you nak dapatkan box ni. Okay, setiap pembelian produk dari Able Box. Okay, so dalam box ni you boleh simpan lah segala apa yang you beli daripada kita orang. Contoh you beli buku Meraja Pola, okay, macam Abel dah tunjukkan tadi. So kita dah baru restock second batch untuk second batch stock untuk buku Meraja Pola. So ada 20 design dekat dalam ni, okay, termasuk design kanak-kanak dan dewasa juga. So untuk setiap pembelian buku kita sertakan video Meraja Pola untuk setiap 20 design dekat dalam ni. So you boleh letak buku kat tepi, you boleh letak video you dekat tepi, so you boleh ikut step by step. Jadi benda tu lebih mudah faham, dan ada discussion group juga disediakan untuk bila you dah follow tapi ada part yang you macam kurang jelas, so you boleh bertanya dekat dalam discussion group. So yang ini untuk merajah pola sahaja, tapi kalau untuk dapatkan panduan lengkap dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap, Abel sangat-sangat syorkan untuk you join kelas jahit online kita, sebab kelas jahit online kita semuanya fully video dan you boleh belajar pada bila-bila masa ikut masa you free. Sebabnya
once student dah berdaftar dengan Able Tailoring ke dalam kelas jahit online, kita akan add ke dalam Telegram. So dalam Telegram tu ada semua video yang kita dah pun insert dalam tu. Jadi you boleh belajar ikut masa you. Okay, tengah-tengah malam ke tak kisah, ikut masa you. Bila you dah settle semua kerja and then waktu tu baru you nak study, so you boleh access kita punya video anytime. So cara tu lebih fleksibel lah untuk semua orang sebenarnya, sebabnya kita tak punyai waktu yang waktu free yang sama, betul tak? So ada orang free waktu sekian-sekian, jadi kita tak boleh nak buat fix class ataupun fix time. So kita buat cara macam tu. So bila you dah dan pembayaran you untuk kelas adalah sekali pembayaran untuk penyertaan sepanjang hayat. Jadi you tak perlu rushing untuk siapkan semua modul dalam kelas tu. So Abel bagi you kebebasan masa. Contoh macam you nak masuk kelas tapi even though ada student kita yang dia daftar kelas tapi belum ada mesin jahit lagi. So it's okay. You masuk kelas, you belajar cara ambil ukuran yang betul dulu, belajar pola dulu, potong kain siap-siap dulu. Then once you dah ada modal yang lebih sikit untuk beli any jenis portable machine, then waktu tu proses tu dah jadi cepat sebab you dah pun lepasi 3 proses yang pertama, iaitu you dah lepas pun cara ambil ukuran, belajar pola, potong kain. So tinggal part yang terakhir iaitu menjahit. So benda tu akan jadi cepat. Lagi kalau you nak proses you lebih cepat, sebab tu kita ada sediakan set acuan. Set acuan kita ni sebab melalui pengalaman kita lah dengan student-student, walaupun dia faham cara kita mengajar dalam kelas dan dia faham formula-formula yang kita sediakan dalam buku meraja pola, tapi untuk mencepatkan kerja mereka perlukan bantuan set acuan. Set acuan ni kita sediakan untuk bahagian-bahagian kritikal. Kalau you perasan set acuan kita set acuan pola. Set acuan pola kita tackle bahagian-bahagian kritikal, iaitu bahagian leher. Kita ada macam ni, boleh guna untuk semua jenis leher. Okay, even though it's look like lapik leher, tapi ia boleh juga digunakan untuk leher jenis piping, teluk belanga. Kalau you nak buat zip depan, zip belakang, butang hadapan pun boleh gunakan set yang sama. And then critical part yang lain ialah bahagian untuk leher ke meja. So sebab tu kita sediakan set acuan. And then critical yang lain pun bahagian pocket, which is bahagian pocket ni kadang-kadang you tak ada kertas tebal dekat rumah ataupun ukuran you lari-lari. So pocket ni, even though dia tulis dekat sini pocket baju Melayu, tapi juga boleh digunakan untuk pocket ke meja dan juga pocket seluar. Dan set paplum ni sangatlah laris. Orang kata apa, laku keras lah, sebabnya konsep dia even though you nampak sekeping, tapi kalau you nak buat any part yang you nak gunakan untuk efek circle, you boleh gunakan set acuan ni. Contoh kalau you nak buat efek circle dekat bahagian bawah dada, pinggang, even though hujung lengan pun, kalau you nak buat efek circle pun you boleh gunakan set acuan yang sama. You just susuk masuk, kita ada tunjuk tutorial tu dekat YouTube Able Tailoring dan juga episod Tanya Tailor, episod-episod minggu lepas. So siapa yang tertinggal untuk refer untuk macam ikuti slot Tanya Tailor, you boleh tengoklah, scroll sikit kat bawah lepas live ni dekat Facebook Able Tailoring tu, you scroll sikit kat bawah and then ada banyak episod dalam hari ni. Kita dah episod yang ke-11. Okay, so dah 11 episod dah kita bersiaran. So you boleh scroll sikit ke bawah dan tengok episod-episod yang sebelumnya untuk ketahui demo-demo untuk penggunaan set acuan. Kita bukan hanya tunjuk demo tapi kita juga tunjuk cara jahit. So you bolehlah refer dekat video-video tu untuk jahit pocket yang fancy macam ni kan. Lepas tu leher kemeja yang Abel tunjuk tadi, and then leher yang ni kita guna demo untuk lapik leher. Okay, so banyak lagi sebenarnya kita dah tunjukkan dalam 11 episod yang lepas. Okay, so you boleh check it out our segmen Tanya Tailor yang sebelum-sebelum ni. Okay, so setiap pembelian kita akan berikan box penyimpanan pola. So it's sangat sistematik lah untuk you all
yang baru-baru nak belajar menjahit, yang baru beli barang sikit-sikit tu, so boleh simpan semuanya dalam box ni. So it's lebih teratur, lebih sistematik sebab untuk jaga you punya mood menjahit. Okay, so itu saja untuk live kali ni. InsyaAllah esok kita akan, untuk topik esok insyaAllah kita nak tunjuk sedikit demo untuk merajah pola. Ada design yang kita akan pilih daripada buku ni. Kita akan tunjuk cara merajah pola yang paling simple, iaitu basic pola, yang kita juga terapkan, kita juga menggunakan konsep yang sama dalam buku ni, iaitu konsep replace. Okay, di dalam able tailoring, cara kita ajar student kita untuk belajar pola ialah dengan teknik replace. So you tak perlu nak pening-pening nak hafal formula ke apa, you just replace sahaja nilai tertentu dalam formula tetap kita. So esok kita akan tunjukkan cara macam mana student boleh gunakan ataupun student boleh merajah pola dengan sangat cepat dan pantas, tak perlu nak menjajarlah mata nak cari point. Sebab dalam video ni kita bagi dalam tutorial esok insyaAllah kita akan tunjukkan cara yang paling senang untuk you merajah pola. Okay, so itu saja untuk live kali ni. Hopefully you dapat banyak macam banyak tips and tricks, cara untuk alter baju yang besar you nak kecilkan sedikit. So itu saja untuk live kali ini. Assalamualaikum. Jumpa esok 8.30 pagi. Okay, bye.